Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Nampaknya Najib Razak memang dalam perjalanan ke penjara. Apabila tidak ada penghujahan yang membantu dia, nanti baru ada penghujahan melalui secara bertulis. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu setuju bahawa Najib memang amat tipis untuk menang dan sebenarnya dalam perjalanan ke penjara, kamu boleh komen, ya betul, kesian dia. Macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan, kita tetap perlu kesian kepada Najib Razak. Okey, kenapa saya kata Najib dalam perjalanan ke penjara? Kerana sekali lagi di mahkamah dinyatakan bahawa memang Najib main banyak peranan dalam melakukan jenayah di SRC. Dia memainkan banyak peranan yang Najib terlibat dalam jenayah yang berlaku di SRC. Itu kata peguam pendakwa di mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selepas 2 hari, 3 hari, 4 hari perbicaraan Najib Razak, Najib dikatakan mainkan banyak peranan dalam melakukan jenayah di SRC. Timbalan pendakwa raya dengan menunjukkan bukti, iaitu V. Sintambaram, ketika beliau berhujah di Mahkamah Persekutuan, telah berhujah dengan bukti bahawa Najib Razak telah memainkan banyak peranan bagi melaksanakan niat jenayah Najib dalam SRC. Pendakwa raya itu berhujah bahawa perayu, iaitu Najib Razak, telah memainkan peranan sebagai Perdana Menteri nombor 1, nombor 2 Menteri Kewangan, nombor 3 pemegang saham tunggal Menteri Kewangan yang diperbadankan atau MOF Incorporated, dan seterusnya penasihat emeritus SRC. Wow, besarnya kuasa Najib untuk mengelak daripada berlakunya jenayah ini di SRC. Tapi malangnya menurut menurut pendakwa raya V. Sintambaram, keempat kuasa inilah yang telah dimainkan oleh Najib Razak dalam peranannya dengan jenayah yang berlaku dalam SRC International. Sintambaram berhujah bahawa ini menunjukkan Najib berniat melakukan jenayah atas pelbagai kapasiti yang membolehkan perayu melakukan 7 kesalahan yang telah disabitkan terhadapnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tahu pada tahun 2020 yang lalu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mensabitkan Najib bersalah dengan pertuduhan yang berkaitan dengan 42 juta dana milik SRC. 1 tuduhan salah guna kuasa, 3 tuduhan pecah amanah jenayah CBT, dan 3 tuduhan pengubahan wang haram. SRC pada mulanya menjadi anak syarikat 1MDB sebelum menjadi milik penuh MOF Incorporated. MOF INC yang juga memiliki 1MDB. Jadi Najib memang penuh dengan kuasa ketika berlakunya skandal keuangan paling besar di dunia, 1MDB. Dia mempunyai semua kuasa untuk mengelak berlakunya jenayah-jenayah di SRC ini. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.
Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Ramai manusia yang sekarang ini sibuk mau keadilan untuk Najib Razak. Sampai sanggup buat apa saja, termasuk menyerang sistem kehakiman, menyerang individu-individu dalam kehakiman dengan banyaklah cara. Tapi saya nak tanya, kalau mau keadilan, saya mau tanya, adilkah apa yang berlaku? Saya contoh saja. Ada orang didapati mencuri Milo di kedai runcit, diserahkan ke polis. Tak sampai berapa lama masuk penjara. Ada orang pecah amanah 1-2 ribu, ada yang 4 ribu, 5 ribu, pecah amanah, dimasukkan penjara serta merta, cepat betul masuk penjara. Ada penjawat awam yang sudah berada di penjara sekarang ini hanya kerana didapati menerima 1-2 ribu rasuah. Ada yang 2 ribu, 3 ribu, 8 ribu, 10 ribu, 100 ribu, 200 ribu, banyak jugalah. Tapi tak lama kemudian memang dah masuk penjara pun. Ada orang didapati didapati mengubah wang haram menjadi bersih, money laundering. Setelah disiasat memang betul terjadi, tak semena-mena masuk penjara. Ada orang didapati masuk ke dalam akaunnya wang yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas, akhirnya didapati dia bersalah. Kerana apa? Pengubahan wang haram, rasuah dan sebagainya, masuk penjara. Lebih teruk lagi tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang menjadi kambing hitam, keldai. Menjadi keldai maksudnya apa? Dia tak tahu apa-apa, disalahgunakan akaunnya dan sebagainya, didapati bersalah. Mungkin bukan di negara Malaysia lah untuk ini, tapi semua yang lain yang saya sebutkan itu di negara Malaysia. Tapi sudah dipenjarakan. Tapi Najib Razak belum dipenjarakan. Malah dia masih bebas untuk berkempen. Malah dia pun dapat keluar juga ke negara jiran. Inilah keadilan yang kita sebut. Baguslah, tahniah. Semua itu adalah keadilan untuk Najib Razak. Kenapa? Sebab dia ada jasa kepada negara. Okeylah, tahniah, saya gembira. Sebab mahkamah beri dia peluang. Beri dia peluang untuk pergi berkempen, beri dia peluang untuk dia pergi ziarah anak dia di Singapura. Walaupun ramai orang kata dia bukan saja pergi tengok anak dia, tapi dia pergi main golf pula. Jumpa orang-orang yang entah apa, kenapa dia jumpa tak tahulah. Semua itu kerana kebijaksanaan mahkamah. Mahkamah buat penilaian terbaik. Jadi semua itu adalah keadilan. Semua itu adalah keadilan. Jadi kalau Najib Razak, permohonan rayuan dia ditolak, itu pun keadilan juga. Jangan rosakkan sistem keadilan negara Malaysia. Jangan risikokan tercemarnya nama baik sistem keadilan negara Malaysia. Pada saya, sistem kehakiman, perundangan adalah above all. The law is above all. Saya menyeru supaya badan kehakiman
perundangan negara Malaysia, sistem kehakiman dan keadilan negara Malaysia. Jangan tunduk kepada mana-mana individu, jangan tunduk kepada mana-mana badan politik atau siapa saja, jangan tunduk. Kekalkan integriti, tegakkan kebenaran, keadilan harus ditegakkan. Baru ngam. Baru ngam. Jadi saya puji kepada hakim-hakim negara Malaysia yang arif lagi bijaksana. Ini barulah betul tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.